Selamat sejahtera. Nama saya Premina Anandra dan nombor matrik saya 10DAD22F1016. Tajuk yang kami pilih hari ini ialah kemerosot nilai kasih sayang dalam generasi muda. Apakah itu kasih sayang? Kasih sayang ini membawa maksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta bekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Nilai kasih sayang memainkan peranan penting dalam kalangan generasi muda. Jom kita tengok penerangan tentang kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Selamat sejahtera puan dan semua. Nama saya Sirani Adam Perpuan Sarunan dan nombor matrik kad saya adalah 10DAD22F1008. Nilai-nilai merupakan amalan baik terhadap setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai-nilai murni ini dapat melahirkan insan yang unggul dan utopia demi merealisasikan misi nasional negara. Terdapatlah 4 faktor yang kami akan menerangkan dalam video. Faktor yang pertama adalah kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa. Sebelum saya mulakan, jom lihat satu video. Ganyan. Galing-galing talaga ni Nikki. Mana kay Mommy. Sige nga, patingin nga, Nikki. Daddy, mama na! Excited na kami ni Mami, di ba? Oh, Wow! di ba? Very good More, talaga more, more, eh. Asmara, dinatan na daw! Nikki, damit ko to eh. Bakit di ka na naman nagpaalam? Ate, pahingin rice. Don't forget to say please, Nikki. Carla, ice cream tayo mamaya. Dad, Yes, baby. totoo po ba na mas favorite mo si Nikki? Totoo? Oo. Favorite namin siyang ka-joke, ka-baking. Ikaw naman, favorite namin ka-video games, ka-movie, at syempre, ka-ice cream. Ano? Movie o video games? Movie! Movie! Movie ng Mami. Nikki, Movie natin gusto mo later. ng ice cream? Thank you, Ate Carla. So ano yung movie natin later? Ano ba? Dalam video ini, kita boleh lihat anak pertamanya berasa ibu bapa mereka tidak menyayangi dia dan menjadi sedih kerana ibu bapa mereka lebih mengutamakan anak keduanya mereka sehingga akhirnya bapanya menjelaskan tidak sebegitu yang dia berfikir, iaitu mereka menyayangi kedua-dua anak mereka. Rumah merupakan tempat yang paling baik untuk memulakan pendidikan. Ibu bapa haruslah menunjukkan contoh yang terbaik bagi anak-anak. Ibu bapa perlu mempraktikkan nilai-nilai murni dan budi bahasa. Tetapi pada masa kini, kesibukan bekerja menjadi alasan yang membosan kepada kebanyakan remaja sehinggalah tiada masa untuk meluang bersama anak-anak. Kesibukan dengan kerja menyebabkan anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan penjarahan daripada ibu bapa mereka. Oleh itu, terdapatlah banyak peluang untuk remaja mengikut contoh yang tidak baik seperti penyalahgunaan dana kerana tiada perhatian daripada ibu bapa mereka. Dengan mengakhiri faktor pertama, jom kita menonton lagi satu video. I don't want to do anymore! Boy! Ma always made me do things I didn't want to, It's kind of short. like forcing that haircut on me, helping her after school, and going to the doctor, even though I wasn't sick. I didn't know that it was all for my own good.
It's okay. You'll be alright. Video ini menjelaskan bahawa apa sahaja perbuatan dibuat oleh ibu bapa kita semestinya ada manfaat belakang semua perkara tersebut terhadap kita. Oleh itu, kita haruslah mendengar dan mengikut arahan ibu bapa kita yang selalunya berfikir untuk kebaikan kita. Seterusnya, faktor yang kedua adalah kurang didikan agama. Agama adalah tunjang kehidupan manusia. Semua agama mengajar kepada kebaikan dan tata susila serta nilai-nilai mulia yang harus diamalkan mengikut tidak kira Islam, Kristian, Buddha maupun Hindu. Kurang didikan agama merupakan antara punca kemerosotan nilai-nilai mulia kerana kurang pemahaman oleh remaja itu sendiri tentang nilai-nilai itu. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam walaupun ibu bapa telah mengambil tindakan sewajarnya dengan menghantar anak-anak ke program-program kerohanian bagi menstabilkan antara unsur rohani, mental dan fizikal. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Contohnya, bagi beragama Islam, zina adalah haram. Mereka tahu ia haram tetapi mereka tidak menjauhkan diri atau tidak menahan diri apabila mereka mabuk. Mereka berasa dosa minum arak adalah tidak seberat zina. Jadi memikirkan mereka hanya minum arak dan mereka tidak melakukan zina, mereka menghalalkan diri sendiri tindakan minuman keras itu. Walhal, minuman keras sebenarnya boleh menyebabkan zina berlaku kerana tidak menyedari tindakan sendiri bila hingga mabuk. Selamat sejahtera semua, nama saya hari ini Anam Perempuan Heman Kumar. Faktor ketiga yang menyebabkan berlaku isu tersebut ialah generasi muda era ini berkurangan nilai kasih sayang sebab pengkhianatan yang mereka hadapi oleh rakan sebaya. Contohnya, saya berkongsi masalah ataupun rahsia kepada Pravina sebab saya percaya dia tidak akan bercakap tentang saya kepada orang lain. Bila dia pecah amanah saya, di sanalah berlaku gangguan emosi. Saya akan berasa sedih serta mengalami isu kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian saya akan bersikap dingin kepada orang lain. Selain daripada itu, putus cinta disebabkan oleh pengkhianatan juga mengganggu emosi kita sampailah kita tidak mahu mengambil berat dan menyayangi sesiapa lagi. Faktor terakhir ialah pengaruh daripada persekitaran. Contohnya, jangkaan dan tekanan yang dirasai oleh anak-anak muda daripada guru dan ibu bapa mereka untuk mendapatkan markah yang terbaik dalam pelajaran menyebabkan mereka kehilangan minat dalam segala-galanya dan cenderung untuk bersikap kasar kepada orang lain. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda kurang nilai kasih sayang terhadap masyarakat. Faktor-faktor seperti ini akan membawa kepada kesan yang buruk. Sekarang rakan saya akan menerangkan kesan yang didapati daripada isu tersebut. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Gugulan anak lelaki Pushpanathan dan nombor kad matrik saya adalah 10 DAT 22F1014. Hari ini saya ingin memberi 4 kesan tentang kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Sebelum kita lihat kepada kesan kemerosotan, kita perlu tahu tentang kepentingan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Nilai kasih sayang ini mewujudkan perpaduan dan nilai berperi kemanusiaan dalam kalangan generasi muda. Jika mereka tidak mengamalkan nilai kasih sayang antara satu sama lain, ini boleh membawa impak kepada negara kita. Kesan pertama ialah perpaduan masyarakat terjejas pada masa hadapan. Jika generasi muda kini tidak menunjukkan perasaan kasih sayang seperti tidak memberi bantuan kepada orang lain, malah mereka tahu orang tersebut berada dalam keadaan bahaya. Tingkah laku ini menyebabkan hubungan masyarakat terjejas masa hadapan. Kesan kedua ialah nilai berperi kemanusiaan berkurang dalam kalangan generasi muda. Warga muda mula untuk elakkan memberi bantuan atau tolongan kepada orang lain. Sebagai contoh,
menunjukkan tingkah laku sombong dan tidak memberi hormat kepada orang lain. Jadi, warga muda perlulah memahami kepentingan nilai kasih sayang supaya nilai berberi kemanusiaan dapat dikukuhkan. Kesan seterusnya ialah generasi muda mula untuk mementingkan diri sendiri jika nilai kasih sayang dijejas dalam kalangan generasi muda. Perkara mementingkan diri sendiri akan menguasai tingkah laku mereka. Impaknya daripada ini adalah generasi muda tidak akan peduli tentang sesiapa, hanya berfikir tentang diri sendiri sahaja. Sebagai contoh, memudaratkan orang lain untuk mencapai kejayaan tanpa perasaan kemanusiaan. Semua diminta untuk melihat video yang saya sediakan. Saya harap semua dapat dilihat. Video tadi adalah salah satu contoh yang menunjukkan kelakuan seorang individu yang pentingkan diri sendiri. Jadi, generasi muda perlulah mengamalkan nilai kasih sayang. Kesan terakhir ialah imej negara kita terjejas terhadap luar negara. Jika generasi muda kini tidak mematuhi nilai kasih sayang masa kini, memastikan nilai berberi kemanusiaan dan perpaduan masyarakat terjejas seperti yang diberitahu tadi. Ini menyebabkan negara luar hilang kepercayaan terhadap negara kita untuk membentuk hubungan baik. Seperti negara lain tidak akan memberi bantuan dan pelabur juga hilang kepercayaan terhadap negara kita untuk melabur. Kesimpulannya adalah generasi muda kini hendaklah mengamalkan nilai kasih sayang demi kesejahteraan dan kemakmuran negara untuk kebaikan masa hadapan. Langkah-langkah untuk mengatasi kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda ialah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang mempunyai kedudukan moral yang baik. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah emosi dan keputusan. Selain itu, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, tanamkan nilai-nilai murni. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak-anak mereka. Seterusnya, pendidikan keibubapaan. Pendidikan keibubapaan perlu diperkembangkan dengan cara yang lebih berkesan sehingga keupayaan pendidikan anak-anak dalam institusi keluarga dapat diperkemaskan. Amalan keibubapaan Islam hendaklah dipraktikkan melalui bimbangan langsung dari masjid. Keibubapaan India perlulah bawa anak-anak ke kuil dan agama masing-masing akan ikut ajaran agama mereka. Ajaran agama ini akan menanam nilai kasih sayang dan nilai-nilai baik dalam hati-hati anak mereka. Selamat sejahtera Puan, nama saya Durkeswari Muthukumaran dari kelas DAT 2B. Nombor kad matrik saya adalah 10 DAT 22F1006. Hari ini saya membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan remaja. Sebelum ini, kawan saya telah memberi 2 langkah terhadap isu ini. Sekarang, saya akan meneruskan lagi 2 langkah. Langkah seterusnya adalah pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kokurikulum di sekolah.
Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandangan dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Hendaklah mengusahakan agar terbentuk bias soleha dalam masyarakat untuk memperkukuhkan pendidikan akhlak di kalangan remaja. Kurikulum pendidikan negara hendaklah ke arah menambahkan proses keislaman lebih daripada proses kecemerlangan akademik semata-mata. Kumpulan pengumbalan kurikulum pendidikan negara hendaklah menambahkan keanggotaan mereka yang ahli dalam ilmu Islam dan tidak hanya didominasikan oleh mereka yang dididik dalam bidang sekolah. Langkah yang terakhir adalah mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawalan disiplin. Meningkatkan semula pengawalan disiplin dari peringkat awalan oleh semua pihak dalam sekolah seperti yang dahulunya perlu diteraskan dalam sistem pembentukan disiplin pelajar. Kawalan di peringkat awal pasti dilaksanakan. Semua pihak hendaklah turun padang dengan erti kata sebenar untuk mengatasi masalah disiplin remaja pada masa kini.